mana pula pergi pakcik ni? Oh, pakcik. Biarkanlah pakcik ni. Saya rasa pakcik tengah tidur agaknya. Saudara, kebolehan yang kita miliki, contohnya kita ni ada kebolehan mengurut, ataupun kita ada kebolehan membuat rawatan-rawatan yang dikatakan orang sebagai rawatan mistik lah. Walau bagaimanapun cara kita memperolehi kaedah itu, sama ada ianya anda belajar, anda berguru, ataupun anda perolehi daripada sesuatu melalui ilham atau satu ilmu kebatinan, ataupun ada yang orang kata senang cerita dalam mimpi lah. Apa pun anda perolehi, daripada mana sumbernya, pastikan ianya tidak mengganggu ibadat anda. Pertama, ibadat anda kepada Allah. Dan yang kedua, anda pastikan bahawa ia tidak mensyirikkan Allah. Bergantunglah dengan kaedah perubatan anda itu kepada Allah. Kita dituntut untuk berikhtiar, dan Allah akan menyembuhkan. Bertawakallah kita kepadanya. Adalah sangat mencari adat apabila kita ini memperolehi sesuatu ilmu, terutama ilmu yang datangnya dari, ada orang kata dari mimpi, dari saya bersangka baik dengan kesemuanya ini. Apa pun yang jadi atas izin Allah. Tidak akan bergerak kapal di laut itu jika Allah tak izinkan. Itu yang saya tahu. Maka tidak akan datang ilmu itu kepada anda melalui sesiapa pun dalam mimpi anda itu. Saya tak kira lah, daripada makhluk apa pun. Tapi kalau Allah tak izinkan, maka Allah tak izinkanlah, maka anda tidak akan memperolehinya. Dan ianya adalah bersifat ujian kepada kita, saudara. Sama macam orang belajar repair kereta, sama macam orang belajar repair motor. Kalau sombong, ilmu tu tak ke mana. Kalau salah guna dengan menekan pelanggannya, jual barang tipu, sama dengan orang yang mengambil ilmu kebatinan atau ilmu apa saja tapi menyalahgunakannya. Sama. Mereka tidak takut Tuhan. Allah ini maha melihat dan mendengar. Allah maha mengetahui, saudara. Etikat kita harus kita jaga. Etikat kita kepada Allah. Apa saja yang datang adalah ujian. Dan bersyukurlah kita diuji. Walaupun musibah, walau apa saja sekalipun, itu menandakan kita orang beriman. Kerana Allah kata, wahai orang-orang yang mengaku beriman, jangan sangka kami tidak akan menguji kamu. Kan? Simple kan? Jadi Allah akan uji. Adalah sangat dangkal apabila seseorang terus condemn, oh ini tak boleh, ini tak betul, ini tak boleh. Contoh, ada kaedah perubatan dalam kaedah orang Melayu, menggunakan mandi 7 bunga dengan limau 7 biji. Itu sebagai ikhtiar, saudara. Bunga ni cantik, wangi. Limau ni juga wangi bau dia. Dan juga limau ini ada antiseptik dalamnya. Jadi menggunakan limau untuk menyucikan badan itu bukan satu benda yang aneh. Sekarang ada sabun perisa limau apa, dan minyak wangi bunga-bunga apa.
Jadi dia soal pula, kenapa 7? Kenapa tak 12? Ada, kita pakai 7, kita pakai 9, adalah lah. Tapi kenapa dia tak tanya dalam minyak-minyak wangi, syampu-syampu, tapi dipersoalkan kaedah. Belum tahu lagi. Contoh, satu orang buat, katalah Pakcik Lee buat. Pakcik Lee masukkan bunga-bunga, kemudian dikacau, dibacalah. Anda lihat, contohnya anda lihat di YouTube, Pakcik Lee tengah buat. Dan dia baca perlahan. Adakah adil pada diri Pakcik Lee apabila anda terus hukum dia bahawa dia sedang minta dengan iblis? Itu dia minta dengan dampingan dia lah. Itu dia minta dengan jin dia lah untuk mandikan orang tu. Na'udzubillah min zalik. Jauhilah daripada bersifat toksik negatif ini, saudara. Anda tak tahu apa dia baca, anda tak jumpa dengan dia, anda kenal pun tidak. Kan bagus kalau anda sendiri pergi tanya, Pakcik baca apa pakcik? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, Kau sucikanlah. Manalah kita tahu kod itu doa dia. Maka fitnah jadi, bukan? Jadi orang tanya kenapa pakai bunga, kenapa? Itu pulih semangat lah begini-begini. Yalah, betul lah, pulih semangat, betul. Itu adalah bahasa, saudara. Masalah bahasa ni pun kadang banyak orang tak erti bahasa. Bila dia mandikan dengan air bunga, semangat dia pun positif, Kerana bunga ini Allah jadikan cantik, positif. Anda bayangkan kalau bunga yang anda ada di atas muka bumi ini warnanya kuning semua, cantik tak? Tak cantik, saudara. Tak cantik. Kuning semua tak cantik. Kalau biru-biru semua tak cantik. Tapi kalau dia ada biru, ada merah, ada kuning, ada hijau, baru cantik. Jadi kombinasi warna itu yang Allah jadikan itu. Kemudian limau tadi dengan antiseptik yang membersihkan diri. Ada kalanya orang yang dah putus semangat ni kadang dekat sebulan tak mandi. Jadi kita mandikan dia wangi-wangian macam tu, freshkan diri dia. Dan kita doa pada Allah, ini adalah tumbuh-tumbuhan yang Engkau kurniakan kepada kami, yang Kau suburkan di bumi kami ini, Kau jadikan bunga ini ya Allah. Dan juga limau ini yang banyak khasiatnya, pada Engkau lah aku bertawakal dengan ikhtiarku ini. Cantikkanlah orang ini seperti bunga ini. Kembangkanlah semangatnya, positifkanlah dirinya seperti kembangnya bunga ini. Bersihkanlah dirinya dengan ciptaanmu melalui limau ini ya Allah. Itu namanya tawakal. Kita tawasul pada Allah dengan barang-barang yang kita guna tadi. Itu salah ke? Inilah masalahnya. Dia terus hukum orang, buat ceramah merata-rata. Sekarang dah tak boleh ceramah dah. Dah terhad katanya, dibantai pula buat kat Facebook live. Apa faedah dapat konten-konten orang macam tanpa tanya orang? Saya pun tak tahulah. Sungguh ku begini ketandusan minggu ini, harapku mencari sang penghuni syurga jiwa, berdendang suara mengusap kalbu. Ku lemas dalam terpesona, kehadiranmu menerajang kekusutan yang lama bertapak di sini. Bagai telah dijanji, termakbullah mimpi-mimpi. Kau hujanku mentari, terciptalah sang pelangi. Irama lagu silam mewarnakan idaman kalbu kesampaian. Bulan memancar cahaya tanda reda, ikatan percintaan
bermakna benih pastikan menjadi, kerana yang maha kuasa lebih menyayangi. Kau pergi tanpa pesan, tinggalkan ku dalam kepasrahan. Cintaku yang suci bagai tak kesampaian, terputus di tengah jalan. Hanya air mata doa yang dapat ku iringkan bersama, kepada yang esa ku pohonkan semoga tempatmu di sisinya. Kini tercapai sudah mahkota insani, takkan bermakna benih pastikan menjadi, kerana yang maha kuasa lebih menyayangi. Kau pergi tanpa pesan, tinggalkan ku dalam kepasrahan. Cintaku yang suci bagai tak kesampaian, terputus di tengah jalan. Hanya air mata doa yang dapat ku iringkan bersama, kepada yang esa ku pohonkan semoga tempatmu di sisinya. minit malam. Cepat je masa berlalu. 20 minit lagi, 20 minit lagi. Balik pada kisah kaedah perawatan, saudara. Satu hari nanti saya nak panggil satu orang pakar. Saya nak jemput satu orang jurulatih silat, guru silat yang saya kenal baik. Kita boleh tanya dia macam-macam, dan saya nak tahu, anda juga ingin tahu apa maksud keris pada orang-orang silat. Sekarang kalau kita lihat, sekarang ramai remaja-remaja yang usia dah 20 tahun ke atas, mula cari balik baju-baju lama, pakai tanjak, pakai baju Melayu, baju apa? Busana dia panggil. Ada yang ada keris. Tak kisahlah. Kalau dulu tahun 90-an dulu takut kalau ada keris ni, takut. Ada saka kata dia, buang habis merata. Tapi sekarang tak lagi, saudara. Ramai yang orang-orang muda sudah tahu menghargai seni. Ramai orang muda sudah tahu menghargai
tradisi bangsa sendiri dan nak mula belajar erti jati diri orang-orang Melayu, suku-suku Melayu. Sekarang kalau kita pergi tanya tentang keris, ramai budak-budak yang 20-an ni dah tahu jawab. Dia tengok saja, kadang tengok sampir, keris saja dah tahu. Oh, keris ini keris Bugis, ini keris Minang, ini keris Jawa. Dia tahu, saudara. Pakai macam mana pun dia tahu. Yang panjang untuk apa, yang pendek untuk apa. Inilah masanya. Di hujung-hujung zaman ini, di akhir-akhir zaman ini, kesemuanya yang dulu-dulu yang dihalang oleh British sewaktu kita dijajah, pemikiran kita, kesemuanya keluar balik. Itu adalah alat tradisional. Itu adalah lambang jati diri, lambang kekeluargaan, keturunan seseorang. Dulu mana ada IC, surat beranak pun tak ada. Maka senjata-senjata ini adalah tanda-tanda bahawa dia daripada siapa. Apa yang saya belajar dulu, keris ini ada pelbagai ceritanya. Kalau 5 siapa punya, kalau lok 3 siapa punya, lok 7 itu dipegang oleh siapa, sepukal itu untuk siapa. Keris ini hanya dianugerahkan oleh Paduka Seri Sultan kepada hambanya yang layak, yang baginda rasa berjasa kepada negara. Maka orang itu akan memakai keris itu, dan keturunannya layak memakai keris itu. Kalau kita tengok cerita-cerita Melayu, dia tunjukkan dekat situ, ini keris dan sepasang persalinan untuk Datuk Mandalia, contoh. Maka diberikanlah orang itu sepasang persalinan, sutera ke apa ke, kemudian dibagilah keris, tanda penghargaan anugerah Sultan. Yang saya tahu dulu, kita ni tak ramai yang nak suka sejarah kan, tapi ramai yang suka-suka je reka sejarah. Kalau lok 9 itu, saudara, lok 9 ni, keris ni lok dia 9 panjang. Itu bukan keris tikam, itu keris diplomasi, keris negara yang dihantar kepada negara lain, dihantar kepada seorang laksmana ataupun untuk diberikan kepada sebuah negara yang lain. Tanda persahabatan negara itu. Keris, pakai keris lok 9. 9 tu ada ceritanya. Kenapa 9? Dan bila kita lihat pertabalan Sultan, kita beruntung kerana warisan ini masih lagi dipertahankan. Baginda Sultan masih bertahta dan kita bernaung di bawahnya. Maka istiadat ini masih lagi terlihat. Apabila hari pertabalan itu, apakah acara yang antara yang kita lihat? Alhamdulillah, baginda Sultan sekarang ini terlalu terbuka dan baginda memperkenankan untuk kita melihat bagaimana proses pertabalan itu. Dan salah satunya ialah mandi tabal. Mandi tabal dia kata. Mandi tabal ni macam-macam proses mengikut negeri-negeri masing-masing. Tapi kalau anda lihat, tak banyak beza dia, tak jauh beza dia, sama aja semua. Anda kira tangga yang dinaiki oleh baginda Sultan, semua baginda Sultan di Malaysia ini, mereka akan naik satu tangga ke satu. Dia ada stage, pentas, kemudian dia naik ke semua anak tangga tu. Ada 9 semuanya, 9 anak tangga. Dan baginda duduk di atas. Yang pentas itu dipanggil, kalau saya tak silap, dipanggil Panca Pesada. Nampak tak? 9. Yang keris tadi lok 9. Ada cerita, saudara. Nanti kita sama-sama kaji benda ini. Barulah seronok bila orang putih datang pergi Muzium Negara, tengok ada keris, baca dekat situ.
Tapi bila tanya orang bangsa kita yang lalu lalang dekat situ, sama-sama pun tengok keris, dia pun tanya, kita pun tak tahu. Bahkan kita pun pelik tengok keris. Oh, macam ni ada hantu ni. Tengok keris, ada hantu ni bergegar ni malam kat muzium ni. Apalah tolol orang macam ni. Banyak tengok TV, baca Mastika lah saya ingat. Saya tak nafikan ada keris yang begitu, saudara. Saya pernah jumpa, saya pernah pegang keris-keris macam itu. Satu ketika saya pernah diperlihatkan keris tu berdiri sendiri. Nanti saya bawa sahabat saya dalam siaran ini, anda boleh dengar sendiri. Kami bangkitkan keris itu sendiri. Dia bangun, tak ada siapa-siapa pegang, dia berdiri sendiri. Ada. Saya dengan Pak Cik Lee pernah dengar. Bahkan sampai sekarang ada lagi keris tu. Keris tu bergegar, saudara. Bergegar apabila tuan dia nak balik ke kampung, dia bergegar dalam lemari. Ada. Saya tak nafi keris-keris begitu. Dan tentulah ianya kaitan dengan makhluk jin. Atau yang dipanggil kodam, dipanggil apa saya, itu jin lah. Kalau kita lihat daripada sudut itu saja, saudara, anda lihat berapa ramai orang yang letak patung-patung di rumahnya. Tak kira lah patung tu teddy bear ke, patung yang berbentuk, ada mata, ada hidung. Cukup sifat dia. Anda tengok berapa ramai dekat rumah yang simpan gambar-gambar yang cukup sifatnya. Gantung lagi. Bukankah itu dulu satu larangan? Berani pula. Tapi keris takut. Come on lah. Ada sebab keris-keris itu jadi macam itu. Ada cerita orang dulu-dulu yang ianya memudaratkan anak-anak cucunya sekarang. Katanya. Pada saya ianya tidak. Kita selalu memperbaharui iman kita. Dengan solat kita mengucap 2 kalimah syahadah. Tiadalah Tuhan yang lebih berkuasa dan layak disembah melainkan Allah. Dan Muhammad itu adalah pesuruhnya. Kita mengaku tu, hari-hari kita ikrar tu. 5 kali kita solat, 5 kalilah kita ikrar. Justru kenapa kita mensyirikkan Allah dengan takut hanya sebilah besi? Biarlah besi tu nak bergerak, jin tu nak buat gila ke apa kan. Dia ada dimensinya, dia ada kehidupan dia. Kita ada kehidupan kita, kita ada dimensi kita sendiri. Ini Allah terangkan dalam Quran. Mereka dan kita berkongsi dalam bumi yang sama, namun dunia yang berbeza. Kita dunia kita, dia dunia dia. Contoh seperti kita dengan ikan. Kita berkongsi bumi yang sama, namun perbezaannya ialah alamnya lain. Mereka harus hidup di dalam air, kita harus hidup di atas darat. Nah, itulah cerita. Tapi ada juga ikan yang boleh naik ke darat, ada. Dan dia turun balik. Ada ikan dua alam, ada ketam gitu, ada penyu, ya. Tapi mereka tidak boleh lama. Dia akan lari masuk balik dalam air. Begitulah makhluk itu pun. Dia tidak boleh lama duduk dalam dunia kita. Dia harus balik ke sana juga. Dan jangan cuba nafikan. Saya sudah baca banyak kajian. Bahkan ada banyak lagi saya belum baca. Tapi banyak dah saya baca. Oh, nampak tak? Saya baca banyak kajian, saya cuba cari ada tak jawapan apabila manusia itu tiba-tiba gaib. Dia hilang entah ke mana. Dalam Islam diajarkan kalau sudah tidak balik beberapa hari, saya tak ingat, maka wajarlah kalau dia beristeri, maka berpisahlah dia. Kahwinlah isterinya dengan orang lain. Maka bolehlah dibuat solat gaib. Kan? Di Malaysia sendiri ada kapal terbang yang gaib sampai hari ini yang sains tak boleh temu. Teknologi tak boleh jumpa. Nampak tak? Kita ada saudara kita, saudara Acap, yang sampai hari ini kita tak boleh jumpa. Dan diperakui oleh anggota penyelamat sebagai kes yang paling rumit dan aneh sekali. Dia gaib tanpa jejak. Anda bayangkan, kalau ada cerita orang dulu-dulu boleh gaib begitu aja, maka kita ambil dari sudut pandangan logiknya, mungkin dia
telah kembali ke rahmatullah, maka kita buat solat gaib, solat jenazah secara gaib. Tapi dari sudut hati kita, percaya ke kita dia sudah mati selagi tak lihat jenazah dia? Nampak tak? Jadi tidak mustahil orang itu balik. Dalam Al-Quran ada menceritakan tentang beberapa orang pemuda dalam surah Al-Kahfi. Malam ini bagus baca surah Al-Kahfi, menerangkan kubur katanya. Nabi pesan baca surah Al-Kahfi di malam Jumaat. Dalam kisah Al-Kahfi itu apa dia, saudara? Kisah beberapa pemuda dan seekor anjing yang lari daripada pemerintah yang zalim. Dan mereka ini digaibkan, ditidurkan dalam sebuah gua. Maka gaib daripada pandangan orang-orang yang mencari mereka. Tak boleh jumpa. Selama tak silap saya 300 ke 400 tahun begitulah. Dia tak tahu berapa lama dia tidur. Tahu-tahu dia sedar pemerintahan itu telah bertukar berkali-kali. Dan usia mereka sebenarnya sudah ratusan tahun. Dan wang yang mereka gunakan itulah sebagai petanda bahawa mereka daripada zaman silam. Itulah kuasa Allah. Allah tunjukkan, bukanlah Allah kata dia hanya boleh buat sekali, ataupun dia hanya mahu jadikan perkara itu sekali aja. Dia tak sebut begitu dalam surah itu. Dia beritahu pelajaran kita dapat daripada kisah itu apa? Bahawa sesungguhnya tiada sesuatu yang amat mustahil bagi Allah. Orang boleh gaib, boleh hilang-hilang itu perkara biasa. Tapi sangat aneh kepada orang-orang yang sains-sains ni. Jadi saya kelakar lah bila besi baru bergerak. Saya tak kelakar kalau dia takut, itu naluri manusia. Saya kelakar bila dia kata, oh jangan simpan keris dalam rumah. Oh buang. Bagi kat siapa buang? Bagi kat orang yang cakap tu lah. Tak kira lah dia ustaz ke apa kan. Ke mana nak dibuangnya? Ke laut pergi. Laut juga. Buang ke sungai. Sungai juga. Apa faedah dapat nak dibuang benda-benda itu? Saudara, kalau anda kaji Quran ini, benda yang paling kuat Allah jadikan antaranya ialah besi. Dia ada surah satu khas besi, Al-Hadid itu. Saya belajar dulu dengan mahaguru saya. Bila kita nak memperkuatkan persenjataan kita, ilmu persenjataan kita ke apa ke, maka surah Al-Hadid ni hendaklah kita baca. Nampak tak? Kerana ia menceritakan kekuatan besi itu tadi. Namun ada kelemahan dia. Kita semua tahu besi boleh lebur dengan api, lembut besi dengan air, reputlah besi itu. Semua kita tahu. Nampak tak? Jadi tidak ada benda yang dalam dunia ni yang begitu kuat. Tidak ada benda dalam dunia ni yang akan menjadi berkuasa sangat. Come on lah. Di atas langit ada langit lagi. Betul? Berapa langit yang kita tahu? Kita hanya nampak satu, tapi yang kita belajar ada 7 katanya. Mungkin lebih. Di atas langit ada langit lagi. Maknanya ada lagi. Jadi jangan buang warisan yang kita dapat. Dia ganggu orang ini, dia ganggu mak saya, susah nak mati. Jangan fitnah orang begitu, saudara. Saya ada kisah bagaimana dituduhnya senjata lama almarhum moyang dia itulah penyebab kepada nenek dia susah nak mati. Saya ada kisah tu. Minggu depan insyaAllah saya kongsikan pula kisah itu. Kisah tu sangat sadis, menarik. Ya. Kata orang Perak, kalau udah tengin, apa itu dah. Saya ada banyak jumpa kes yang orang yang kelihatan dia hilang akal. Dia okey, tiba-tiba dia sakit, dia jatuh sakit, tiba-tiba dia macam khayal. Oh, ini dia buat dia orang. Cepat sangat. Yang kata tak boleh simpan keris tu, yang itulah yang kata. Dijampi-jampinya orang tu pakai Quran begini. Allah ini maha bijaksana, saudara. Allah jadikan dimensi di dunia ini 2 dimensi. Satu untuk kita, satu untuk makhluk jin. Mereka mengintai kita dari sebuah tirai. Mereka dekat dengan kita, tapi kita tak boleh nampak mereka.
Oleh kerana itu, Allah bagi beberapa orang dan Allah turunkan ilmu kepada beberapa orang untuk diajar kepada orang ataupun orang yang Allah kurniakan penglihatan yang telus mata, yang nampak bahawa memang ada benda tu. Kenapa Allah buat begitu? Itulah. Cuba fikir. Sekarang ini semua orang cerita kalau ada orang nampak, kalau dalam orang yang moden ni dia kata apa? Itu sebenarnya dia berkhayal tu. Dia ada masalah mental. Dah dicek mental tak ada apa-apa, dikaren-karen je otak orang tu. Okey, itu satu kisah. Satu kisah lagi bila dia orang yang kita panggil indigo ni yang boleh nampak ni kan. Itu kata sains. Katanya lebay-lebay ni pula apa dia? Ustaz ni. Oh, itu ada jin lah dalam badan dia. Sebab tu lah dia boleh nampak jin tu. La ilaha illallah. Kalau ada jin dalam badan, macam mana dia nak berjalan? Dah tentu jin tu yang pakai badan tu. Kalau dia ada dampingan dia lah bagi tahu. Dia tak boleh nampak, tapi ada orang boleh nampak, saudara. Saya antara orangnya. Saya mengaku, saya peduli apa? Pada saya, apa yang Allah kurniakan kepada saya adalah ujian pada saya. Sama ada saya mahu takut dengan apa yang saya nampak itu, atau harus saya takut kepada Allah. Apakah saya harus riak dengan apa yang saya nampak orang lain tak nampak, atau saya harus apa? Saya harus insaf dengan apa yang saya ada. Apa yang boleh buat saya insaf? Kalaulah jin dalam dimensi yang lain itu wujud, saya boleh nampak sekarang. Apatah lagi seksa kubur itu, saudara. Ramai orang tak nampak, saya pun tak boleh nampak yang itu. Tapi kalau itu saya boleh nampak, sudah tentu seksa kubur tu ada. Hari akhirat itu ada. Jin ini tidak gaib, saudara. Ada orang boleh nampak macam saya. Mereka hanya bersembunyi. Mereka hanya disembunyikan, sebab itu nama dia jin. Kalau baby, bayi dalam perut kita sebut janin. Janin maknanya tertutup. Maka jin tu ialah ada tirai. Itulah makhluk yang duduk di sebalik tirai itu. Sekarang malam ni sekolah sikit. Sementara kita nak tunggu time yang best ni. Jadi orang-orang seperti saya ini akan membantu orang-orang yang sekiranya terkenalah gangguan daripada mereka yang berada di sebalik tabir tu. Dia lari keluar, dia pergi dekat orang ni. Jadi orang-orang yang macam saya lah. Dan dia ada kaedah-kaedahnya, saudara. Boleh ke kita tangkap harimau dengan menggunakan jala ikan? Boleh tak? Boleh. Boleh, pakai jala boleh. Tapi kalau pakai batang pancing, itu gila nama dia. Nampak tak? Tidak semua jin itu boleh dikalahkan hanya dengan ladi hitam. Tidak semua. Tetapi ada tak yang akan hancur dengan ladi hitam? Ada. Bukan tak ada. Jadi jangan nafikan. Jangan lekeh. Oh, pakai ladi hitam. Ya Allah, ladi hitam tu kat situ lah jin tu duduk. Ada satu bahalul, saya baca tulisan dia macam tu. Oh, konon dia pagar rumah dengan ladi hitam, dengan garam. Jadi sebenarnya orang tu buat supaya ada jin lain datang duduk situ untuk halau jin lagi satu. Astaghfirullahalazim. Kenapalah begitu tolol sangat orang ini yang mengaku ustaz ni? Bodoh betul. Bodoh. Ada jin yang takut, ada jin yang tak takut. Tapi kenapa makhluk itu takut? Kita, saudara. Ada orang boleh naik basikal, ada orang takut naik basikal. Ada. Saya ada satu kawan, satu orang lawyer lagi. Dia takut naik motor, tapi dia boleh bawa kereta, saudara. Boleh bawa kereta tapi takut naik motor. Nampak tak? Macam saya juga. Saya dulu handal naik motor sana kemari. Bila saya dah aksiden, dah lumpuh, saya dah tak berani naik motor. Ada trauma kat situ. Jadi sama kita dengan dia tu, sama. Dia pernah tercedera dengan benda itu, maka dia tak berani. Tidak ada benda yang Allah jadikan sia-sia. Ladi hitam tu daripada Allah. Dia juga daripada Allah. Kita pun daripada Allah. Yang mengizinkan perkara itu jadi ialah Allah. Jadi kalau orang kata, abang sini ladi hitam. Oh, dengar dia lebay yang jenis-jenis ni. Dia kata, itu tak betul. Sebenarnya itu dia panggil jin dia lah tu. Elok kau sepak muka orang macam ni. Itu adalah satu ikhtiar.
Kalau anda boleh nampak macam mana saya nampak, apa akan jadi dengan lada hitam itu yang telah dibacakan itu? Jadi ruqyah. Tahu ruqyah tu apa? Ruqyah tu jampi dalam bahasa Arab. Oh, bila sekarang ni dah ada teknologi yang canggih-canggih ni, maka dibubur sikit. Ruqyah yang mengikut syariat. Dia kata apa? Ruqyah syariah. Macam mana entah, saya pun tak tahulah. Jampi yang syar'i lah, kata dia. Ruqyah syar'i. Gila, syar'i tak syar'i. Yang kita haram ni mantra, saudara. Mantra. Ada satu kisah di zaman Rasulullah. Ada satu orang anak kematian bapa, pergi jumpa Nabi. Ditanya, wahai Rasulullah, ayahku ni masa dia hidup, dia ada bernazar nak sembelih unta ke lembu, saya tak ingat lah. Dekat telaga tu, ada satu telaga tu tempat-tempat orang musyrik buat pemujaan. Tapi dia ada niat nak macam tu. Ayahku Islam, aku ni Islam. Jadi macam mana dengan nazar tu? Nabi kata pergi sembelih situ sekarang. Tapi bawa baliklah daging tu, kan? Dia nak sembelih di situ, pergi sembelih di situ, kena bayar juga. Kan boleh tu. Jadi mana-mana ustaz yang dengar ni, tolong cek cerita ni. Nampak tak? Kita nak kena tahulah. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya letak tangan saya pada orang. Saya baca Bismillah je. Kan Bismillah itu dengan nama Allah. Nama Allah ini lebih besar dari segala-galanya, ya Allah. Lagi besar. Jadi saya mohon kepada Allah, aku telah sebut nama Engkau, ya Allah. Tolonglah sembuhkan kawan aku ni. Dan pegangan tangan aku di sini, di sinilah sakitnya, ya Allah. Tolonglah. Jadi saya bertawasul dengan nama dia, Bismillah. Nampak tak? Tak payah panjang-panjang, saudara. Tak payah panjang-panjang. Anda baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca ni beria-ria. Kemudian kita ditunjukkan bahawa satu kisah, jin pun ikut baca sekali. Nampak tak? Dalam satu hadis meriwayatkan satu kisah, siapakah yang mengajar Abu Hurairah ayat kursi? Jin, saudara. Jin yang ajar Abu Hurairah, penulis hadis itu, sahabat Nabi itu, ayat kursi. Anda tahu tidak cerita ni? Tahu kan? Satu hari Nabi perintahkan Abu Hurairah jaga gudang. Jangan tidur, kau jaga. Malam ni ada tu pencuri nak masuk, kata dia. Betul Abu Hurairah dapat tangkap pencuri tu. Pencuri ni mengaku, saya lapar, saya orang susah, tolonglah cik, jangan bawa saya jumpa Nabi, tolonglah. Jadi Abu Hurairah lepaskan. Dan besok cerita kepada Nabi. Nabi kata malam ni dia datang lagi tu. Malam tu betul Abu Hurairah tangkap lagi. Kali ni dia kata betul, tapi aku terpaksa mungkir janji. Semalam janji tak nak datang, hari ni kena datang lagi. Aku terpaksa lah mungkir janji, sebab semalam kau tak bagi apa-apa, jadi terpaksa curi lagi lah. Ini kat sini je yang banyak pun. Jadi Abu Hurairah pun bagi sikit. Okay, kau pergi balik. Okay, balik. Abu Hurairah cerita lagi. Nabi kata malam ni dia mesti datang lagi. Allahu Akbar. Malam tu dia datang lagi. Kali ni Abu Hurairah tak peduli. Kau cakap apa pun aku nak buat kau jumpa Nabi. Merayu dia. Merayu, jangan. Dia heretnya. Janganlah, aku minta ampun lah, sujudlah kaki kau, jangan. Aku boleh ajar kau satu ayat. Bila kau baca ayat ni, iblis pun tidak akan berani dekat dengan kau. Jadi Abu Hurairah kata, tapi dengan syarat kau lepaskan aku. Baik, apa dia ayatnya? Apa jin tu aja? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu Tuhan yang satu, yang tidak ada, yang tidak ada perasaan mengantuk, yang hidup lagi menghidupkan. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu hidup lagi menghidupkan, maksud dia. Sampai habis ayat. Abu Hurairah cerita pada Rasulullah, aku dah janji dengan dia, tapi dia bagi satu ayat ni, jadi aku terpaksa bebaskan dia pasal ada janji. Tapi ayat ni ayat apa ni? Nabi kata, wahai Abu Hurairah, kau tahu tak siapa yang kau tangkap setiap malam tu? Itulah makhluk jin, pengikut iblis ke wallahualam. Saya lupa cerita tu. Nabi kata, dia tu pembohong besar, pembohong. Tapi itu yang dia ajar kau, itu je yang dia cakap betul.
Sememangnya ayatul kursi itu jika kau baca, maka mereka tidak akan dapat dekat dengan kau. Nampak tak? Jadi siapa yang ajar dia? Jin. Jin yang jahat tadi, yang pembohong ni. Dengan rahsia bahawa mereka tidak akan dekat. Oh, kemudian bacalah kita, beria-ria baca. Saudara, anda boleh baca sebanyak mana anda suka, tapi percayalah jin tu akan ketawakan anda. Kerana dalam itikad anda itu adalah ayat itulah yang menyelamatkan anda, maka adalah syirik. Ada ayat pula, tak kira lah ayat apa, Bismillah ke apa ke. Yang menyelamatkan anda adalah Allah. Saya bagi satu tip. Bacalah apa saja Bismillahirrahmanirrahim ataupun A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Itu saja saudara baca. Kemudian bertawakallah kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah tempat aku berlindung. Aku telah baca ayat ini yang Nabi ajar, dan ayat ini adalah firman Engkau. Kau lindunglah aku. Itu bertawasul dengan ayat itu. Yang selamatkan anda ialah Allah. Tuhan punya ayat itu, bukannya ayat itu. Sebab itu kita orang awam, bila kita baca tak jadi. Tapi ada satu dua orang bila baca jadi, kerana imannya saudara, itikad itu. Jadi kita kena tahu apa yang kita buat, apa yang kita baca. Nampak tak? Di situlah kekuatan seorang mukmin, iaitu dengan tapak tangannya. Kita manusia ini paling dicemburui oleh makhluk jin. Iblis, syaitan ini, saya kalau sebut jin, saya marah jin ni kan. Yang dicemburui oleh jin yang mengikut iblis ini. Tertambah iblis ni lah. Kenapa? Kerana kita sempurna penciptaan kita, sempurna pada dia. Kita mempunyai jasad, kita mempunyai jiwa. Allah beritahu dalam Quran bagaimana dia buat Nabi Adam AS. Dan kita diciptakan bukan dari tanah, tapi daripada air mani. Hanya Nabi Adam saja daripada tanah, tetapi kita daripada air mani yang datangnya daripada keturunan sampai Nabi Adam yang diciptakan daripada tanah. Allah jadikan Adam itu dengan tangannya sendiri. Allah tiupkan ruhnya ke dalam jasad Adam itu. Anda faham tak tu? Allah ini maha pengasih, maka kita manusia automatik ada sifat kasih. Allah ini maha mengetahui, jadi kita ada sifat yang aku tahu. Kita tahu saudara, kita tahu pokok nak kena buat apa. Kita tebang jual balak. Kita tahu kita nak buat apa dengan perempuan, tak kahwin kita pakai. Macam tu kan, kita tahu. Jibril pernah tanya kepada Allah, kenapa jadikan manusia? Kan dulu dah jadi banyak makhluk, dah buat kerosakan kat bumi. Kalau jadi ini kan jadi lagi rosak. Allah kata, aku tahu. Wahai Jibril, semua malaikat kumpul. Allah tanya, itu apa? Sungai itu boleh dibuat apa? Mereka tak tahu saudara. Kalaulah malaikat jadi penghuni dunia ini, nescaya bumi ini tidak akan merubah apa-apa. Kalau gunung tu kat situlah. Kalau pokok dekat situ, pokok tu kat situlah. Tak ada jalan raya, tak ada bangunan tinggi-tinggi. Mereka tidak ada nafsu itu. Maka Allah anugerahkan kita sebagai pewaris untuk menjaga bumi Allah Ta'ala ni. Dan kita tahu, bila Allah tanya Adam, yang itu apa Adam? Itu pokok, itu sungai. Sungai airnya boleh minum. Semua Adam jawab. Kerana Adam tahu. Kerana sifat Allah maha mengetahui itu ada pada kita. Allah maha mengetahui saudara. Semua dia tahu, jangan sorok. Tapi kita tahu. Nampak tak? Kita tahu ada benda yang kita dengar ceramah ni kadang tak logik. Kita tahu. Jangan kita melekehkan pemikiran kita itu dengan terima saja bulat-bulat. Contohnya, orang mati saudara. Orang yang sudah mati itu, kita kalau dengar orang mati terkejut kita. Baru tadi minum dengan aku, mati dah ke? Ya Allah, baru minggu lepas semayang dengan aku, mati dah dia kena COVID. Saudara, Nabi kata apa? Orang yang mati itu lebih terkejut daripada kita yang terkejut dengar dia mati. Terkejut dia. Dia rasa macam mimpi je.
Bila sampai kat liang lahat tu baru dia sedar, ini betul-betul bukan cobaan. Maka terpekiklah dia panggil semua yang pernah dekat dengan dia dulu. Dan tak ada satu orang pun dengar. Dan dia dengar tapak kaki 7 langkah. Semua dia dengar. Dia dengar. Almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz pernah sebut, orang dalam kubur tu dengar, bahkan lebih dengar lagi daripada kita atas dunia ni. Jadi kalau kita pergi kat kubur, kita cakap-cakap, dia tak dengar ke? Dia dengar lah. Saya pergi dekat kubur ayah saya. Saya kata, Abah, ni dia datang ni, rumah adik dah jual. Contoh. Kan? Jadi kalau saya cakap, ayah saya tahulah, tapi apa dia boleh buat? Kalau dia tak boleh dengar, kalau dia tu tak boleh dengar, apa pasal Nabi suruh kita bagi salam bila kita lalu pada kubur? Lalu dekat kubur tu bagi salam. Dia ada cara salam dia, bukan Assalamualaikum sebenarnya. Ada panjang. Nanti itu segmen lain. Tapi bagi salam lah, sejahtera. Kemudian doa. Antara maksud dia ialah, wahai salam ke atas penghuni kubur, yang di mana giliran aku juga akan menurut kamu nanti. Dia begitulah lebih kurang maksud dia. Itu macam kita beritahu dia, tenang, kami akan menyusul kamu. Kita bergila-gila ni, mati ni. Dia dengar, saudara. Dia boleh jawab salam tu. Kalau kita pergi kubur mak kita, kita pergi kubur ayah kita, kubur anak kita, kubur adik-beradik kita pergi, kita bagi salam, Assalamualaikum. Boleh. Allah akan perintahkan dia balik ke kubur untuk jawab, Waalaikumsalam. Dia jawab kan. Jadinya talqin itu dibaca, dia dengar tak? Dengar lah. Dia dengar. Cumanya cerita dia kat sini, dia boleh ingat ke jawapan-jawapan yang tadi tu? Kita tak tahu besok kita mati kita jawab dengan apa soalan kubur tu. Itu je. Tapi dia dengar, saudara. Orang yang mati dengar. Saya cakap, ayah saya dengar, mak saya dengar. Orang Islam tak mati. Mereka hanya pindah ke alam barzah. Kalau kata, nanti mati. Mati untunglah kita. Tak ada pembalasan. Kau curi macam mana pun, selamat. Dah matilah. Kita bukan mati katak. Jadi kepada mereka-mereka yang telah kembali ke rahmatullah, pada anda yang telah kehilangan saudara anda, takziah kita ucapkan. Semoga roh mereka dicuci rahmat. Kegelisahan di dalam kedinginan meniti sepi keseorangan, sebuah kematian yang tiada bernisan, sendu mengiringi perpisahan. Ruang nan luas, diri bergerak bebas, namun keupayaanku terbatas. Segala mimpi menjadi api, perit membakar diri. Sebuah cinta dan harapan menjadi debu berterbangan. Tersekat nafasku, kabur pandangan mataku, amat tersiksa diriku kerana kehilanganmu. Oh, mengapakah terus mengharap menanti, walau cukup ku sedari kau takkan kembali. Pemergianku mengisi permintaan, biarpun di kau masih ku
11.08, maka hari ini kalau mengikut kalender orang putih, orang-orang putih ni, orang moden ni, sekarang sudah 1 Oktober, 1 hari bulan 10 2021. Ni swasta pun dah dapat gaji dah ni. Saudara, apa yang kita lalui dalam hidup ini, kita akan jumpa setiapnya ada persimpangan. Sebab itu kita ada panca indera kiri dan kanan. Kita ada kaki kiri, kaki kanan, tangan kiri, mata kanan, telinga kiri. Kesemuanya ini adalah untuk balance, keseimbangan kejadian yang Allah buat, dan menunjukkan bahawasanya setiap kehidupan kita, setiap saat adalah persimpangan, saudara. Contoh, saya bagi contoh. Kena bagi contoh. Anda dalam persimpangan. Doktor telah beritahu bahawasanya sekiranya anda teruskan lagi makan kacang, maka anda akan kena go out. Kemudian isteri membelikan kacang di depan anda. Kacang murah pula tu. Jadi anda ada pilihan. Anda nak makan dan kena gaut yang menyeksakan, atau anda tinggalkan kacang itu dan mengecilkan hati isteri anda. Nampak tak persimpangan itu? Jadi hidup kita ni sentiasa ada persimpangan, saudara, antara baik dan buruk. Dan kenapakah mulut kita ada satu dan yang lainnya ada dua semuanya? Mulut ada satu. Ucaplah baik-baik. Gunakan mulut ucap baik-baik. Bukan guna mulut untuk cerita buruk dan mengata orang, untuk ucap yang bukan-bukan. Orang pergi Pulau Besar, kau tak tahu cerita, kau macam-macam kata. Kesian anak tahfiz yang belajar di Pulau Besar. Ada tahfiz, saudara, pergilah tengok. Yang kuda kayu sangat, takut apa dengan kubur kat sana? Jin mana yang anda takut? Tapi pergi masjid, bukan main lagi. Tinggal tak jadi pengerusi je, tapi kata kat orang. Nampak tak? Dia faham ke tidak bila dia baca doa? Ampunkan ke semua orang Islam di muka bumi ni, bukan main lagi. Wali-wali dina tu semua, tu maksudnya apa tu? Keluar-keluar cerita hal orang. Ini masalah. Kemudian apa lagi? Mulut ada satu, dan kemaluan kita pun ada satu. Baik, saya ceritakan. Mulut ini gunakanlah dengan betul. Kalau anda silap ikut persimpangan, anda gunakan mulut anda untuk ke haluan kiri, cerita hal orang, maka anda jawablah dengan orang itu esok. Mesti kena jawab. Ada pendakwaan di akhirat. Orang yang kena fitnah akan mendakwa anda, dan segala kebaikan akan diberikan kepada orang itu. Dan disebabkan itulah Nabi kata, ada orang yang tak pernah solat, buat maksiat, tapi masuk syurga. Kenapa? Kerana dia menjadi kaya tiba-tiba. Dan ada orang yang solatnya tak tinggal, tahajud lagi, cerita lagi ke orang pula tu. Apa jadi? Orang ini akan menjadi fakir kerana dia muflis atau bankrupt di hadapan Allah. Kerana segala amalnya telah dicabut. Dan dosa orang yang jahat tadi dipindahkan kepada dia, kerana dia mengata orang tu. Jadi mulut ini bukan kita gunakan untuk yang bukan-bukan. Kemaluan kita juga begitu. Salah guna, masuk kubur besok kena bedal. Nampak tak? Itu semua satu-satu je Allah bagi. Sebab satu je guna dia. Kau pilih lah. Sedangkan tangan ada dua, gunakan kedua-dua tanganmu itu buat kebaikan. Kalau kanan memberi, kiri tak tahu. Ada mata, lihat dua-dua pihak. Perhati dulu keliling. Betul ke orang tu buat jahat? Betul ke orang tu baca bukan-bukan? Kaji dulu sebelum kau mengata. Tengok orang pakai ladi hitam ubat, oh ini macam-macam ni, pakai garam, oh ini tak boleh ni. Kan tiba-tiba ada hulur pula, ada orang hulur pula kat dia, dia ambil pula tu. Tak betul perubatan dia tu. Aku tendang je, betul lah. Ini bukan marah, saudara, ini nasihat. Nampak? Kemudian bila ada orang simpan keris kat rumah, ya Allah, dibela jin lah. Mana datang jinnya? Tempat fitnah. Dia guna mulut dia untuk perkara yang salah.
Dia guna mata dia dua tapi dia buta sebelah. Inilah Dajjal. Atau Dajjal yang akan keluar ni ialah Dajjal. Yang ni Dajjal, kata orang Kedah. Ni Dajjal. Dajjal kecil ni lebih bahaya daripada Dajjal besar ni sebenarnya. Bahayalah Dajjal tu, yang besar tu. Tapi 40 hari je dia boleh hidup pun. Kan? Kemudian dia dibunuh oleh Nabi Isa. Tapi Dajjal kecil ni, itu satu. Telinga ada dua, dengar dua-dua pihak. Dengar dulu, jangan kita buat keputusan mempenzir buta. Tak, kita ni tuli jadi. Sebelah telinga je dengar. Bodoh banget betul. Akal kita ada satu, saudara. Otak kita ada dua, kiri dan kanan. Tapi akal tu ada satu je. Otak untuk berfikir. Hatilah akal itu. Anda nak ikut hati kan? Gunakanlah akal. Fikiran anda yang ada dua belah tadi. Kiri menimbangkan masa depan, kanan menimbangkan masa sekarang. Jangan ikut kata hati. Hati hanya bagi isyarat. Perlu berfikir. Kalau ikut ke hati, mati. Itu maksud dia. Jangan ikut benda yang satu-satu ni. Ada dua, kau pakai satu. Lingkuplah hidup. Kan? Jadi bersangka baiklah. Sangka baik dengan makhluk menandakan anda bersangka baik dengan Allah. Husnuzon, kata Ustaz. Dia cakap je, belum tahu. Di 12 suku malam ini, terpanjang pula siaran dampingan saka ni. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang mendengar. Jangan lupa subscribe channel, share video ni, kongsi dekat Facebook masing-masing, supaya cerita ni biar orang lain dengar. Mudah-mudahan ada kebaikan dan dia perolehi, anda dapat baik, saya pun dapat baik, semua orang dapat baik. Kalau ada keburukan, saya minta maaf segala kesilapan sepanjang penyiaran. Itu pada Khamis malam Jumaat ini, pada malam yang penuh barakah, pada orang-orang yang tahu sahaja. Siapakah orang yang tahu itu? Orang-orang mukmin. Kita lah yang tengah dengar ni lah. Jadi mari kita hidupkan malam ini, dan janganlah kita jadikan rumah-rumah kita seperti kubur. Kata Nabi, kata Allah, rumah seperti kubur. Pergi tengok kubur sekarang, satu lampu pun tak ada. Mana tidur, rugi. Besok lama tidur dalam tu, belum tahu lagi boleh tidur ke tak boleh tidur. Kalau kena bedal, lagi nanya. Jadi pada anda yang telah pun subscribe, saya ucapkan jutaan terima kasih kerana sudi langgan siaran saya. Pada anda telah like di Facebook kami, juga terima kasih banyak-banyak kerana anda sudi mengikut saya. Mengikut maknanya mengikut siaran ini. Ikut aku kan tak ke mana. Jadi di Telegram channel, terima kasih Abang Amin ini, big brother saya, orang Masjid Tanah. Saya respect. Dia seorang yang cool dan menerima apa saja asal baik. Dan dia ni seorang yang dermawan, saudara. Dan saya juga ditemani oleh sahabat baik saya, Saiful Adli. Walaupun dia ni cakap laju-laju sangat, macam Han cakap pelan sangat. Ni dua beradik. Tapi kalau kita susah tengah malam, kita telefon dua-dua ni lah datang. Untuk itu saya sudahi siaran ini dengan doa agar kita semua mudah-mudahan diberi hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. 12:17 saya tamatkan siaran ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, dengar baik-baik. Sunyi dan sepi, tiada bintang yang berkelipan di langit yang biru. Tiada kawan untukku berkata-kata dan bersandar. Ku nanti di kau dengan harapan yang penuh kasih, tak ternilai rasa.
mata mengenangkan di kau. Yang tinggal hanya gambar jua, tanda mata dan kenangan tiada terduga. Yang ini